Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Daniel bin Osman Jailani bersama 3 rakan sekerja saya, Akmal Farhan bin Baharum, Aiman Daan bin Nur Effendi dan juga Muhammad Syamil Hafiz bin Siddiq akan membuat pembentangan di bawah subjek IMU 201 Asas Pengurusan Islam. Pembentangan ini juga akan dijalankan secara maya selepas pihak kerajaan telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan akibat daripada penularan COVID-19 yang telah melanda ke seluruh negara pada hari ini. Pembentangan ini merupakan kajian tentang pengurusan sebuah firma bertaraf global yang dikenali dunia sebagai Foodpanda, yang mana firma ini telah mengusahakan servis penghantaran makanan melalui pesanan ringkas oleh para pelanggannya melalui aplikasi mudah di dalam telefon pintar. Hasil penelitian daripada kajian ini, nilai-nilai dan tata cara daripada sudut pengurusan Islam telah kami kenal pasti untuk menunjukkan bahawa setiap pengurusan yang dikendalikan firma ini mempunyai persamaan yang sama seperti yang ada dalam pengurusan Islam. Antara yang dapat dilihat secara ringkas adalah dari sudut kaedah perniagaan yang dijalankan menyamai kaedah jual beli salam atau di dalam bahasa Arab dikenali sebagai bai' as-salam. Bai' as-salam dapat didefinisikan sebagai jual beli sesuatu objek yang tiada atau tidak wujud pada ketika akad jual beli itu dijalankan. Namun pun begitu, barang yang tiada itu akan dihantar kepada pihak pelanggan pada waktu yang telah ditetapkan atau dipersetujui antara pihak pelanggan dan juga pembeli. Hal ini sama seperti perkhidmatan yang telah dijalankan oleh Foodpanda yang mana pelanggan akan memesan makanan melalui aplikasi mudah alih yang ada dalam telefon pintar, kemudian membuat pembayaran secara immediately ataupun COD, cash on delivery. Kemudian selepas pihak penjual menerima tempahan, mereka akan sediakan barang tersebut. Kemudian barang akan dihantar sejurus selepas barang yang dikehendaki itu siap. Kemudian akan dihantar terus ke rumah pelanggan tersebut. Kemudian kita akan beralih kepada slide seterusnya, iaitu latar belakang syarikat. Foodpanda merupakan sebuah pasaran penghantaran makanan mudah alih daripada Jerman yang berpusat di Berlin. Di Jerman, mereka berurusan di 10 buah negara dan wilayah. Perkhidmatan ini membenarkan para penggunanya untuk memesan atau menempah makanan daripada restoran dan kedai makan tempatan melalui aplikasi telefon ataupun laman sesawang. Syarikat ini juga telah berkongsi khidmatnya dengan lebih daripada 200,000 restoran di 193 buah bandar dan mempunyai lebih daripada 15,000 penghantar pesanan. Firma ini juga pernah diperoleh dengan Delivery Hero pada awal bulan Disember 2016. Perniagaan Foodpanda di India diuruskan oleh pengurus sebuah syarikat teksi India yang bernama Ola pada 29 Disember 2017 dengan jumlah wang yang tidak didedahkan. Kumpulan Foodpanda ini telah diasaskan oleh Ralph Wenzel, Rohit Chadha, Ben Bao, Felix Bloch pada tahun 2012 di Jerman. Namun di Malaysia, perniagaan Foodpanda dilancarkan oleh Sayantan Das yang memegang jawatan sebagai pengarah pengurus Foodpanda pada tahun 2012. Pada 1 November 2017, Foodpanda dijenamakan semula daripada warna jingga ke merah jambu dengan logo yang dikemas kini di serata dunia. Menurut syarikat tersebut, logo baharu ini dijenamakan semula bertujuan untuk lebih diingati oleh ramai orang. Apa yang dapat dikaji di sini bahawa syarikat Foodpanda ini telah membuat satu perancangan yang amat teliti
serta telah memastikan setiap keputusan dan tindakan yang diambil untuk mengurus organisasi selari dengan kehendak pelanggannya, sama seperti yang telah diajarkan di dalam pengurusan Islam, iaitu sentiasa berfikiran lebih jauh dan adil dalam membuat keputusan. Bagi mereka, kegagalan merupakan satu pengajaran yang akan menghalang mereka daripada membuat kesilapan pada masa hadapan. Mereka bersedia untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap pencapaian keseluruhan organisasi dengan bertindak secara proaktif. Jika diibaratkan sebagai seorang tukang masak, mereka akan menggunakan segala sumber secara optimum, membuat perubahan terhadap resepi dan pastikan resepi yang disediakan memenuhi kehendak pelanggan. Walaupun rata-rata pengurus Foodpanda bukanlah beragama Islam, tetapi dapat dilihat di sini bahawa mereka membawakan ciri-ciri kepimpinan seperti yang diajarkan di dalam agama Islam, iaitu sentiasa adil kepada para pekerja bawahannya, yakni para penghantar makanan mereka. Untuk visi, memberi kembali kepada masyarakat merupakan visi mereka. Hal ini kerana bagi Foodpanda, organisasi mereka tidak lain dan tidak bukan untuk memudahkan masyarakat dalam sektor penghantaran atas talian. Bagi misi pula, Foodpanda meletakkan untuk menjadi servis penghantar makanan terbaik di Malaysia dan akan menuju kepada paling terbaik. Kita tahu di Malaysia banyak servis penghantar lain seperti GrabFood dan Honestbee. Jadi, mereka perlu saling bersaing untuk meningkatkan kadar pelanggan mereka sepanjang masa. Dalam pengurusan Islam, tujuan atau matlamat seharusnya tidak melanggar mana-mana hukum Allah. Jelas sekali, Foodpanda menetapkan misi dan visi mereka dengan baik. Bagi strategi kejayaan syarikat Foodpanda, first sekali, Foodpanda memulakan dengan mengikat kontrak bersama blogger makanan dan memberi diskaun kepada pelanggan kali pertama. Hal ini adalah untuk menarik pelanggan-pelanggan untuk mengenali Foodpanda. Untuk menjayakan strategi ini memerlukan Foodpanda menjadi bahan utama di internet dalam carian bahan organik dan bukan organik, dan memerlukan orang yang berpengaruh untuk menaikkan lama seseorang mereka seperti influencer yang terkenal. Okay, kemudian kita terus kepada perancangan strategik. Okay, yang pertama, Foodpanda telah merancang bagi melebarkan kegiatan perkhidmatan serta ingin meningkatkan kadar keuntungan yang diperoleh dalam setahun. Kemudian, Foodpanda telah membuat suatu inisiatif dengan bekerjasama dengan syarikat-syarikat fast food yang lain, khususnya McDonald. Okey, dalam slide ini, dalam perancangan strategi Foodpanda ini, saya ingin menekankan syarikat fast food McDonald kerana jika kita lihat sekarang, kebanyakan pelanggan McDonald terdapat kesukaran dalam membuat pesanan. Hal ini kerana pelanggan yang buat pesanan itu tidak lokasinya tidak berada di dalam radius ataupun di dalam radar yang ditetapkan oleh McDonald. Hal ini kita sukar untuk membuat pin location yang diletakkan oleh McDonald. Oleh itu, Foodpanda telah bekerjasama dengan McDonald bagi membantu dan memperluaskan lagi perkhidmatan delivery ini ke seluruh tempat. Contohnya di rumah saya, saya tidak boleh buat pesanan McDonald kerana mereka tidak dapat menghantar pesanan makanan tersebut ke area rumah saya. Oleh itu, saya terpaksa menggunakan aplikasi Foodpanda kerana aplikasi Foodpanda ini menawarkan perkhidmatan tersebut. Okey. Kemudian kita beralih kepada ciri-ciri kepimpinan.
ciri-ciri kepimpinan mengenai Foodpanda ialah kita dapat mentafsir ataupun menterjemah kepimpinan masuk kepimpinan itu sendiri, iaitu kepimpinan ini merujuk kepada kewujudan pemimpin yang berada dalam organisasi yang mempunyai struktur yang tersendiri dengan mewujudkan hubungan pemimpin dan pengikut bagi mencapai kecemerlangan. Okey, apa yang kita boleh highlight ataupun kita boleh tekankan poinnya di sini ialah kepimpinan ini merujuk kepada kewujudan pemimpin itu sendiri yang berada dalam organisasi yang mempunyai struktur. Beliau mempunyai kemahiran tersendiri bagi mewujudkan hubungan dengan pemimpin serta pengikut yang lain. Okey, sebagai contoh, Foodpanda, kita mengambil ikon ataupun kita mengambil pemimpinnya, iaitu pengasas bagi syarikat Foodpanda itu sendiri, iaitu Ralph Wurzel. Okay, Ralph Wurzel ni, apa yang saya boleh beritahu mengenai beliau ialah beliau memiliki, yang pertama, beliau memiliki prinsip ataupun kemahiran leadership yang sangat bagus. Okay. Nilai dan etika kerja Foodpanda. Foodpanda menitik beratkan sikap pekerja mereka. Pekerja mereka mestilah mempunyai nilai-nilai yang baik seperti bertanggungjawab, beramanah tinggi, boleh diharap, jujur dan berdikari. Tanggungjawab sosial korporat. Sebagai pendahulu penghantar makanan di atas talian, Foodpanda menyedari peluang besar dan tanggungjawab dalam membentuk industri makanan dalam negara dan impak kepada dunia. Foodpanda mengambil serius bahagian mereka dalam membantu negara melangkah ke hadapan dalam usaha melestarikan makanan. Terdapat 3 kawasan utama, antaranya ialah pengurangan pembaziran. Foodpanda melancarkan operasi opt-out yang membabitkan beberapa rakan restoran. Dalam masa 1 tahun, mereka mampu menjimatkan lebih 1 juta peralatan makanan. Selain itu, Foodpanda membuat penilaian semula. Foodpanda merupakan penghantar pertama yang membuang sirip jerung dari platform penghantar. Setiap orang bebas memilih pilihan makanan mereka sendiri. Justru, Foodpanda mengambil langkah untuk melakukan apa yang menjadi pilihan pelanggan. Akhirnya, persekitaran pembungkusan mesra juga diambil kira. Foodpanda buat masa kini bekerja bersama pendahulu industri seperti NEA untuk memahami kaedah lebih baik bagi menggunakan pembungkus terbiodegradasi dan diguna pakai dalam servis penghantaran. Kemudian, kaedah perniagaan. Foodpanda merupakan antara perkhidmatan penghantaran makanan atas talian yang paling terkenal di antara kawasan Asia ini. Foodpanda adalah antara kaedah untuk mendapat makanan apabila seseorang ataupun pelanggan berada di suatu kawasan dan tanpa perlu pergi ke kawasan yang lain, mereka akan mendapat makanan tersebut kerana dihantar oleh seseorang pekerja Foodpanda. Okay, Foodpanda telah memilih beberapa makanan untuk setiap kawasan kerana tergantung dengan kedai-kedai yang mendaftar makanan mereka atas Foodpanda. Dengan itu, baru makanan tersebut akan berada di kawasan tersebut. Contohnya, kalau McDonald kalau Domino's Pizza telah mendaftarkan pizza mereka di kawasan tersebut, baru ada Foodpanda untuk Domino's Pizza di kawasan tersebut. Okay.